Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita Semasa 3. 49 individu yang sedang berhibur di pusat hiburan dikenakan kompaun dalam operasi pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Ops COVID-19 bersama agensi daerah Seberang Perai Tengah semalam. Ketua Polis Seberang Perai Tengah ACP Syafi Abdul Samad berkata 3 pusat hiburan yang diserbu 2 daripadanya didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP dan kompaun sebanyak RM1,000 telah dikenakan bagi setiap individu. Operasi yang bermula pukul 9 malam melibatkan pegawai dan anggota polis, Majlis Bandaraya Seberang Perai serta Jabatan Kesihatan Negeri. Turut dirampas 3 unit peralatan hiburan termasuk alat pembesar suara. Beberapa struktur bangunan dan rumah terjejas berikutan ribut dan angin kencang melanda daerah Putatan Lewat malam tadi. Antara tempat terkesan ialah Pasar Tabu Sementara dan Kampung Pasir Putih Putatan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Insinyur Syahelmi Yahya berkata pihaknya telah mengambil langkah mengenal pasti kerosakan akibat insiden terbabit. Jelasnya Majlis Daerah Putatan juga telah meminta Jabatan Kerja Raya JKR Sabah untuk menilai struktur pasar yang terjejas yang rosak teruk. Dalam masa sama, Majlis Daerah Putatan telah bersetuju untuk membina dan menyediakan kemah-kemah sementara supaya peniaga dapat meneruskan perniagaan mereka. Syahelmi berkata demikian ketika mengadakan tinjauan di sekitar daerah Putatan hari ini. 9 pendatang asing tanpa izin parti yang baru tiba di Tanjung Lopat, Desaru, Kota Tinggi Johor diberkas pasukan Regimen Pertama Kor Amur Diraja pada pukul 5 pagi tadi. Mereka ditahan selepas menerima maklumat kehadiran sebuah bot kecil yang sedang menurunkan parti pada pukul 4 pagi. Mereka yang ditahan adalah 3 lelaki dan 6 wanita berusia 21 hingga 43 tahun. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah hampir RM18,000. Semua parti menjalani saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Seorang lelaki warga emas maut dalam kebakaran di sebuah unit pangsapuri tingkat 1 di Taman Sri Manja, Petaling Jaya. Mangsa yang berusia 72 tahun difahamkan tinggal bersama anak angkat yang sedang bekerja pada waktu kejadian berlaku. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Mustaqim Riman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu kira-kira pukul 9.52 malam. Seramai 19 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penchala dan Petaling beserta 3 jentera bomba dikejarkan ke lokasi kejadian. Mangsa mati di tempat kejadian dan mayatnya dibawa ke Hospital Pusat Perubatan Universiti Malaya PUM untuk bedah siasat. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Majlis Belia Sabah MBS mengambil inisiatif mengadakan program kesihatan mental UMETA 2020 menerusi platform Facebook dan Instagram adalah bagi membincangkan isu kesihatan mental khususnya pada pencabaran masa kini dari seawal usia kanak-kanak sehingga ke usia emas. Pengarah projek berkenaan Sheila May K. Dias yang dihubungi RTM berkata pemilihan topik berkenaan bertepatan dengan situasi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKP-BKD yang memerlukan orang ramai berada di rumah. Katanya dalam situasi ini keadaan emosi individu sukar dijangka. Malah ada yang mengalami tekanan tanpa sedar disebabkan pelbagai faktor termasuk perubatan rutin harian selain mereka yang hilang punca mata pencarian. Program bermula 15 Oktober hingga 20 Oktober ini melibatkan 6 siri live talk menampilkan pakar kesihatan termasuk pegawai pemulihan perubatan cara kerja Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu Romi Ramli. Orang ramai boleh mengikuti program ini di Facebook dan Instagram rasmi Majlis Belia Sabah di antara pukul 8 pagi hingga 9 malam. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri berita Semasa 3. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.